Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, hari ini kita akan mulakan pelajaran yang ke-23 di bawah tajuk Solat Mercu Kejayaan. Solat merupakan suatu ibadat yang telah pun dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ia merupakan suatu ibadat yang sangat penting. Ibadat yang akan ditanya, yang pertama akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak adalah solat. Jika seorang itu berjaya dalam menjaga solatnya atau solatnya itu berkualiti dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ibadat-ibadat orang itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala juga. Solat dari segi bahasa memberi makna doa. As-salatu bimakna doa. Solat dengan makna doa. Manakala dari sudut istilahnya pula ialah iaitu perbuatan dan perkataan yang tertentu. Perbuatan dan perkataan yang tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan berakhir dengan salam. Bermula dengan takbiratul ihram dan berakhir dengan salam. Jadi sejumlah perbuatan dan perkataan yang tertentu itu yang kita mulakan dengan takbir dan berakhir dengan salam itulah yang dinamakan sebagai solat. Solat ini mula difardukan di malam Isra dan Mi'raj, ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun 2 tahun sebelum berlakunya hijrah Rasulullah dijemput oleh Allah daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik burak. Naik satu kenderaan, naik satu binatang yang namanya buraq. Buraq adalah merupakan satu binatang yang bentuknya adalah lebih kurang dengan bentuk kuda sahaja. Tetapi ia mempunyai kepantasan yang sangat luar biasa. Kerana itu ia dinamakan dengan buraq, mengambil sempena kepada nama barqun, iaitu kilat. Barqun maknanya kilat. Jadi dinamakan binatang itu dengan makna buraq kerana dia mempunyai kepantasan sebagaimana pantasnya kilat atau sepantas cahaya. Rasulullah SAW dijemput untuk naik ke langit. Ketika mana naik ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, dalam perjalanan tersebut di langit-langit yang tempat di mana Rasulullah SAW naik itu, dari satu peringkat ke satu peringkat, dari satu langit ke satu langit, Rasulullah melihat ada malaikat yang sedang beribadah kepada Allah. Malaikat-malaikat itu sekumpulan malaikat dalam keadaan qiyam sahaja, dalam keadaan berdiri sahaja, tidak melakukan yang lain. Tidak berbuat perbuatan yang lain. Mereka bertasbih dan bertahmid kepada Allah dalam keadaan mereka berdiri. Bila mana Rasulullah naik ke langit dan seterusnya, Rasulullah dapat melihat ada di kalangan malaikat, sekumpulan malaikat yang rukuk sahaja dan tidak melakukan perbuatan yang lain. Apabila naik ke langit dan seterusnya, didapati ada malaikat yang sujud sahaja, tidak melakukan yang lain. Dan begitulah diperlihatkan kepada Rasulullah SAW komponen-komponen ibadat yang dilakukan oleh para malaikat itu, maka terlintaslah di dalam hati Rasulullah agar Allah menganugerahkan kepadanya satu bentuk ibadat sebagaimana ibadat-ibadat malaikat itu. Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui telah pun menganugerahkan kepada baginda Nabi SAW satu ibadat yang namanya solat ini, iaitu ibadat yang menghimpunkan perbuatan-perbuatan malaikat ketika mana Rasulullah melihat mereka di langit, yang mana Rasulullah naik dari satu langit ke satu langit. Solat ini merupakan tuntutan fardu ain kepada setiap Muslim. Tuntutan fardu ain kepada orang yang kita namakan sebagai mukallaf. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Surah Al-Baqarah ayat 43 yang memberi maksud tunaikanlah solat, keluarkanlah zakat, warka'u dan rukuklah kamu ma'ar raki'in bersama-sama dengan
orang yang rukuk. Manakala dalam hadis Nabi SAW pula, hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam itu terbina atas 5 asas, atas 5 perkara. Pertamanya ialah syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi bahawa, mengucapkan syahadah, iaitu penyaksian bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Rasulullah. Wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Iaitu wa iqamis salah, maknanya tunaikanlah solat. Di sini dalil yang ingin kita petik daripada hadis ini, pada perkataan wa iqamis salah, tunaikanlah solat, dan wa ita'iz zakah, keluarkanlah zakat, wa hajjil bait, tunaikanlah haji di baitillah, wa shaumi Ramadan, dan berpuasalah di bulan Ramadan. Inilah merupakan dalil yang mewajibkan kepada kita semua sebagai seorang yang mengaku Islam, yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, untuk kita sama-sama menunaikan, menjaga ibadat yang penting ini. Mudah-mudahan kita semua mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga bertemu lagi dalam video yang seterusnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.